أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم: يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة بالسلام أو كما قال. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau Ibn Sinar, HCTM, HUKM, Ceras, yang dikasihi barisan kepimpinan ahli dan kuasa Surau Ibn Sinar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya. Insya-Allah pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dapat sama-sama kita duduk seketika untuk kita bersama dengan satu majlis ilmu, majlis Taman Syurga Dunia yang sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bila adanya majlis ilmu tuan-tuan, masya-Allah, majlis-majlis Taman Syurga Dunia ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencampakkan sakinah kepada kita walaupun sekejap kita berada di majlis ini tuan-tuan, masya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tuan-tuan mendatangkan puluhan ribu malaikat rahmat duduk bersama kita pada tengah hari ini di hospital, di Surau Ibn Sina pada tengah hari yang berbagi ini. Insya-Allah malaikat menebarkan sayap, menebarkan sayap bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah yang paling seronok sekali tuan-tuan, masya-Allah, sebelum kita akhiri kuliah kita pada tengah hari ini tuan-tuan, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang duduk sama dengan kita ni tuan-tuan, semuanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan-fulan yang duduk hadir dalam majlis ilmu pada tengah hari yang berbahagia ini. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, pada tengah ini marilah kita menyambung sedikit kembali apakah dia sifat-sifat tercela, sifat-sifat terpuji, ya, seperti mana yang digariskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menggariskan ada 10 sifat-sifat terpuji yang harus ada bagi diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala: a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sama-samalah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat terpuji di dalam dirinya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan yang lepas tuan-tuan, insya-Allah sempat kita kupas dalam 5 poin yang kita ambil sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah yang harus ada pada diri kita. Sebagai refresh balik tuan-tuan, yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, mesti ada sifat taubat dalam diri kita tuan-tuan. Taubat-taubat ni apa tuan-tuan? Taubat-taubat ni adalah merupakan satu keazaman dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala kesalahan, untuk meninggalkan segala dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang kena kita lakukan pada masa-masa yang lalu, tetapi untuk menghindarkan segala dosa-dosa besar, segala kesalahan yang kita lakukan ini tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan mestilah melalui jalan ilmu,
Pasal tu kita kena duduk hadir dalam majlis ilmu. Kena selalu tuntut ilmu. Hatta Nabi SAW kata, tuntutlah ilmu tu walaupun sampai ke liang lahat. Sampai kita dah nak mati pun tuan-tuan kena tuntut ilmu tuan-tuan. Sebab apa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kita pelajari tuan-tuan sampai akhir hayat kita tuan-tuan. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, sifat terpuji, sifat yang harus ada pada diri kita ialah sentiasa berasa taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang mukminin, semoga kamu mendapat kemenangan. Jadi tuan-tuan, kita hidup di dunia ni tuan-tuan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada sifat taubat. Sementara mana Allah Taala bagi kita ruang pernafasan untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia ni tuan-tuan. Imam Ghazali sendiri berkata, mengapa Allah Taala kurniakan aku usia yang panjang? Disebabkan oleh dosa-dosaku yang masih banyak lagi tuan-tuan. Jadi begitulah juga dengan kita tuan-tuan, yang kerdil, yang daif ni tuan-tuan, masya-Allah, yang banyak melakukan kesilapan, kesalahan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Terlebih-lebih lagi lah kita kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana roh masih di kandung jasad, selagi mana tuan-tuan Allah Taala bagi kesempatan untuk kita untuk meneruskan pernafasan kita tuan-tuan, untuk menghirup udara segar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakanlah peluang yang sebaik-baiknya yang Allah Taala bagi pada kita tuan-tuan, peluang untuk kita sama-sama bermuhasabah diri kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berdahaka ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia banyak bertaubat, jika dia memperbanyakkan amal saleh dalam kehidupan dia, niscaya taubat dia akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang pertama yang kita kupas pada pertemuan yang lepas. Sifat mesti ada rasa taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kedua yang sempat kita kupas pada pertemuan yang lepas ialah sentiasa ada perasaan khauf, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut akan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi khalik, yang menjadi pencipta kepada kita tuan-tuan di atas muka bumi ini. Kita ni manusia ni hanya barang pinjaman yang Allah Ta'ala pinjamkan sekejap je kat dunia tuan-tuan. Jadi orang kata barang-barang pinjam ni, bila mana tuan punya dia nak ambil balik, anytime dia boleh recall balik, dia boleh ambil balik tuan-tuan barang yang dia dipinjamkan kat dunia dia. Segala harta kita tuan-tuan, kekayaan kita tuan-tuan, kemewahan yang tuan-tuan ada, rumah kita, isteri kita, anak-anak kita, harta kita, masya-Allah, itu semua adalah kurniaan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat sementara saja kita hidup di dunia. Dan hidup kat dunia tuan-tuan adalah untuk kita meninggal, bukan untuk kita tinggal tuan-tuan. Hidup kita kat dunia ini adalah tempat kita meninggal. Tempat kita tinggal yang abadan dan abadan ialah tidak lain dan tidak bukan ialah di yaumul akhirat. Hari akhiratlah tempat yang kita kekal tuan-tuan, setelah kita dihisab nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat kedua selain daripada sifat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa dan kesilapan-kesilapan kita yang lalu, selain daripada kita bertaubat, kita qasad dalam diri kita untuk tidak mengulangi perkara-perkara yang telah kita lakukan, kita kena sentiasa rasa khauf, takut pada akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Bila seorang muslim dia mengenali zat Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwa dia pasti akan mewarisi perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala suratul Fatir, surah Al-Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-28. Allah Subhanahu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi orang berilmu ni lah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia orang berilmu ni? Ialah al-ulama. Siapa dia al-ulama tu tak? Al-ulama al-warathatul anbiya, penyambung pewaris dakwah para nabi dan para rasul. Di pasal itulah tuan-tuan kita kena berdamping dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik yang dapat memimpin tangan-tangan kita semua ni tuan-tuan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala
dengan akidah yang betul. Akidah tauhid yang benar di dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Di pasal itulah bila adanya perasaan takut kita pada Al-Khaliq, pencipta kita, pada Allah Subhanahu wa taala, ia akan dapat membantu seorang muslim atau mukmin itu untuk sentiasa melipat kali gandakan amal soleh dia dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersebut dalam surah Ali Imran, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni semua tuan-tuan adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ni. Dan Allah sebut apa peranan kita sebagai umat selain daripada sebagai khalifah di atas muka bumi ini, itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sentiasa mengajak manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan sentiasa mengajak manusia untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang mungkar di dalam kehidupan kita, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudlah tuan-tuan, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu seorang Islam. Jadi rugi kalau kita ni tuan-tuan, kita ni mati dalam keadaan orang kufur dan engkar pada Allah Subhanahu wa taala, mati sebagai orang-orang yang sombong, yang ego dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan dia, seperti mana yang Allah sebut dalam suratul Mu'minun. Allah sebut terhadap golongan orang-orang yang kufur dan engkar pada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan dia. Firman Allah Taala suratul Mu'minun ayat yang ke-99, ayat yang ke-100. Tuan balik nanti buka Al-Quran. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Allah sebut kesudahan golongan orang-orang yang kufur, yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, apa kata mereka tuan-tuan? Bila dah sampai ajal besok baru dia rasa menyesal. Dia minta kepada Allah Taala, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku balik sekejap kat dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk aku lakukan amal-amal saleh yang telah aku tinggalkan ya Allah masa aku hidup kat dunia ya Allah. Qala rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah, sekejap pun jadilah ya Allah kat dunia ni. Aku nak kembali bersedekah ya Allah. Aku nak jaga solat aku balik yang telah aku tinggalkan dulu ya Allah. Solat aku dulu ya Allah, saya 5 waktu saya semalam, kadang-kadang 3 kali je saya ya Allah. Kadang-kadang 2 kali je saya ya Allah. Kadang-kadang sekali je saya ya Allah. Tak pernah yang cukup 5 waktu saya semalam ya Allah. Kadang-kadang berbelas-belas tahun tak salat pun ada tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun hidup pun tak salat pun ada tuan-tuan. Bayangkan umur dah 5 siri 6 siri tuan-tuan. Baru dia nak kenal-kenal tika sejadah tuan-tuan. Sepanjang remaja dia sampai dia meningkat dewasa, banyak tinggalkan salat, banyak lalai dan leka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah akhir kehidupan dia, bila dia mati pula mati dalam keadaan kufur dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia balik dia, bila dah mati tu, dia minta balik, ya Allah, kembalikan aku sekejap kat dunia ya Allah, aku nak bersedekah ya Allah. Aku nak berinfak ya Allah. Baru dia tahu betapa besarnya nikmat, betapa besarnya ganjaran orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah tuan-tuan. Dia tak minta nak balik tuan-tuan. Ya Allah, aku nak balik, nak tengok anak isteri aku ya Allah. Aku nak tengok rumah aku yang cantik, rumah aku yang besar ya Allah. Nak tengok cucu-cucu aku ramai, tidak. Dia minta nak balik tuan-tuan. Apa dia nak minta tuan-tuan? Dia nak balik, nak bersedekah. Begitu juga dengan para arwah yang telah meninggal dunia tuan-tuan. Kalau kita lalu kat kubur-kubur kita lalu tuan-tuan, kubur-kubur saudara-saudara kita, sesama Islam kita, kalau mereka diberikan peluang untuk kembali ke dunia ni tuan, saya mereka nak minta balik pada Allah Taala untuk bersedekah. Jadi tuan-tuan pastikan tuan-tuan,
tiap-tiap hari yang berlalu dalam kehidupan kita tuan-tuan, jangan ada hari-hari yang kita tidak bersedekah. Rugi kalau kita tak bersedekah tuan-tuan. Biarpun sedikit tuan-tuan, tapi jadi biarkan istiqamah. Masuk RM1 saya pun tak apa. Dalam tabung surau kita ni tuan, turun surau Ibn Sina ni, masuk RM1 saya pun tak apa. Tiap hari kita kerja, kita datang solat Zuhur, masuk RM1. Ada lebih bagi, lebih sikit RM5, ada lebih bagi RM10 tuan-tuan. Masya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Infak ni tuan-tuan adalah merupakan sedekahun jariyah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila matinya anak Adam besok, matinya kita besok ni tuan-tuan, semua amalan kita terputus melainkan 3 perkara tuan-tuan yang mengiringi kita tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? 3 perkara tu. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekahun jariyah. Infak sedekah jariyah kita tuan-tuan. Sebab apa? Infak inilah yang akan menyelamatkan kita besok tuan-tuan daripada siksa kubur kita tuan-tuan. Infak ni tuan-tuan yang kita masukkan dalam tabung masjid, tabung surau, tabung musalla di rumah-rumah kita tuan-tuan, inilah yang akan membantu kita membebaskan kita ni daripada siksa azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berinfak tuan-tuan, masya-Allah, jangan kita rasa bila kita berinfak harta kita berkurangan. Ambil contohlah Tok Imam, ambil contoh Ustaz Hasrizal kita, pegawai agama kita di Hospital Ibn Sina. Dia ada RM10,000. Ada RM10,000 yang dia ambil separuh daripada duit dia, RM5,000, dia infakkan kepada fakir miskin, pada rumah-rumah anak yatim, bantu orang yang susah, yang memerlukan, yang masa-masa musibah banjir, masa-masa musibah kebakaran dan sebagainya. Jadi bila dia infak RM5,000, habis tinggal duit dia RM5,000 dalam bank. Jadi isteri dia pun bertanya, "Bang, kita hari duit kita kan ada RM10,000. Mana pergi lagi RM5,000 ni bang?" Kan? Jadi Ustaz Seza pun dia senyum dia. Ni contoh dia, contoh. Dia pun senyum pada zaujah dia dan berkata pada zaujah dia, "Memang abang keluarkan RM5,000, tapi abang sedekah, abang infak untuk kebahagiaan kita juga, untuk manfaat kita juga. Sebab sedekah-sedekah ni abang dah janakan jadi pahala jariyah sedekah." Sebab apa kata Nabi SAW? Sedekahun jariyah, ilmu yang akan ini perkara-perkara amal yang dapat menyelamatkan kita besok bila kita dah meninggal nanti besok tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi SAW, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ada ilmu ni, pertuankan ilmu dia, jangan kedekut ilmu tuan-tuan. Yang ada kemahiran IT, turunkan ilmu kemahiran IT dia. Yang boleh memasak, ajar orang memasak. Yang boleh kepakaran dalam bidang keuangan, berkongsi dengan bahagian keuangan. Yang boleh berkongsi bidang dari segi pengurusan, kongsi dalam bidang pengurusan. Yang boleh mahir dalam bidang IT, kongsikan bidang IT dan sebagainya. Daripada hari ini anda bukan mengajar, anda cuma berkongsi je dengan sahabat-sahabat yang ada di surau Ibn Sina ini, dengan ayah-ayah dengan abang-abang kakak semua yang ada di sini, berkongsi ilmu seperti mana yang Nabi pesan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada ku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sepotong ayat, walaupun berapa potong hadis yang kita dengar, walaupun berapa potong ayat Quran yang kita dengar, sebagai peringatan untuk kita amalkan secara istiqamah, secara berterusan, biarpun sedikit, tapi berterusan daripada banyak perkara yang kita dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, satu pun kita tak pegang, satu pun kita tak amal tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah doa daripada anak-anak yang saleh. Jadi kita jadilah anak-anak yang saleh yang sentiasa mendoakan kedua orang tuanya dengan doa-doa yang mustajab. Pasal tu tuan-tuan, sedar tak sedar, tuan-tuan duduk dengar tazkirah pada hari ni pun tuan-tuan, kita berkumpul sekejap ni, walaupun sejak lagi 1.40, 1.45 kita solat zuhur berjemaah, masya-Allah, mengalir pahala tuan-tuan semua yang hadir kat sini ke kubur-kubur ibu ayah mak kita yang dah meninggal lah tuan-tuan. Mengalir pahala tuan-tuan, masya-Allah, bagi mak ayah kita yang masih hidup itu tuan, masya-Allah, mengalir pahala tuan-tuan kepada mak dan ayah kita yang masih hidup lagi. Apa kita duduk dalam majlis ilmu adalah merupakan satu doa daripada anak-anak yang saleh. Jadi pasal tu tuan-tuan, kita istiqamah untuk melakukan amal kebajikan. Jadi yang kedua tadi tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya perasaan takut ni, kita dapat meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat terpuji yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, ialah sifat mawaddah.
sifat mahabbah, minta maaf, sifat mahabbah. Mahabbah ni apa tuan-tuan? Sifat kasih akan Allah Subhanahu wa taala, kasih akan Rasul. Kasih akan Allah Taala ni dia sangat dipuji oleh syarak dan sangat-sangat dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Jadi pasal itulah tuan-tuan, jika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, sebagai buah hati kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menerangi alam ini, yang merahmati, rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Pasal itu kita kena ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Nabi sebut dalam satu khutbah wada masa Nabi SAW buat haji yang pertama dan yang terakhir, dan di lembah Uranah. Nabi SAW bersabda, di akhir khutbah dia, Nabi SAW menyebut, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ni kat dunia ni masa dia hidup, niscaya dia tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu apa tuan? Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan jadi orang yang tidak akan sesat selama-lamanya di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Seperti mana yang kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, yang kita baca selalu, tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Dikau yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Dikaulah kami memohon pertolongan, ya Allah. Kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan benar, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti mana orang-orang yang Engkau redai, dan bukan seperti mana jalan-jalan yang Engkau murkai, orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan seperti mana jalan-jalan orang yang sesat, seperti jalan Yahudi dan Nasara. Pasal itulah tuan-tuan, kita minta kita kena ada sikap kasih akan Allah Subhanahu wa taala, dan kasih Rasul itu mestilah melebihi segala yang lain yang akan dapat melahirkan jiwa kita sebagai insan yang benar-benar cintakan agama dan rela berjuang untuk berjihad, berkorban demi menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa tadi illa liya'budun, melainkan ibadah, tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mengabdikan diri, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang keempat, tuan-tuan, selain daripada sifat-sifat yang tiga tadi, yang pertama kena ada sifat taubat dalam diri kita. Yang kedua mesti ada rasa khauf, takut pada Al-Khaliq, pencipta kita, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mesti kasih pada Allah dan kasih pada Rasul melebihi daripada diri kita sendiri, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan, mesti ada sifat zuhud dalam diri kita, tuan-tuan. Sifat zuhud ni apa, tuan-tuan? Sifat zuhud ni adalah merupakan satu corak kehidupan insan mukmin yang sentiasa mengawal, sentiasa mengekang jiwa dia daripada segala rupa bentuk kesenangan duniawi yang melalaikan, sambil dia berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang tidak baik dalam hidup dia. Jadi sifat zuhud ni kena ada dalam diri kita sebagai salah satu sifat yang terpuji. Lawan daripada sifat zuhud ni sifat hasad, iri hati dan dengki. Pasal tu kena ada sifat zuhud dalam diri kita ni. Sebab apa? Bila dia hidup bersederhana, corak kehidupan dia yang sentiasa mengawal nafsu dia, jiwa dia daripada segala rupa bentuk kesenangan duniawi yang melalaikan, sambil dia berusaha meninggalkan semua perkara-perkara yang tak baik dalam kehidupan dia. Dan orang yang ada sifat zuhud ni, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata dia menyatakan ada tiga sifat-sifat orang yang ada ciri-ciri sifat orang yang zuhud ni.
yang bersederhana dalam kehidupan dia, yang hidup secara qanaah, secara secukupnya, dengan sekadarnya, dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan pada diri dia dan kehidupan dia. Jadi yang pertama ialah orang sifat zuhud ni dia tidak terlalu gembira apabila dia mendapat sesuatu nikmat, satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila diberikan nikmat kesenangan, dia tidak terlalu rasa gembira. Bila dia berikan nikmat, bermacam-macam nikmat dalam kehidupan dia, dia bersyukur dan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pula tidak pula terlalu sedih apabila dia kehilangan sesuatu. Bila ditimpa musibah, dia berasa biasa je dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasrah, tuan-tuan. Ambil contoh dah, tuan-tuan, baru-baru ni kita dilanda macam-macam musibah, tuan-tuan. Antaranya pada hujung tahun bulan Disember yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat lagi tarikh 18 dan 19 Disember, tuan-tuan, satu banjir besar berlaku di Selangor. Sahabat-sahabat kita di Ulangan, sahabat-sahabat kita di Mentakap, di Temeloh, sahabat-sahabat kita di mana, tuan-tuan, di Shah Alam, di TTDI Shah Alam, sebahagian sahabat-sahabat kita di Kuala Selangor, di Ijuk, di Matang, di apa ni, di Ijuk, ada satu tempat, tuan-tuan, dia panggil dekat Bukit Hijau. Dekat Bukit Hijau tu habis air naik, tuan-tuan, masya-Allah. Sahabat Ana pula kebetulan baru pindah di sana. Baru je pindah, tuan-tuan, rumah tak sampai 3 bulan, tuan-tuan. Kebetulan pula kena banjir besar, tuan-tuan. 20 tahun, 30 tahun duduk Lembah Kelang ni tak pernah kena banjir besar macam tu, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat kita yang berada di pantai barat di Selangor, tuan-tuan. Kalau kita sangkakan biasanya kalau musim hujan lebat ni, biasa kawan-kawan kita di belah pantai timur lah yang teruk, di Kelantan, di Terengganu, kan. Tapi kali ini di selatan, di Johor pun kena, di pantai barat pun kena, Lembah Kelang pun kena teruk, masya-Allah. Sampai tempat yang kita tak sangka-sangka pun boleh banjir pun naik air, tuan-tuan. Jadi ini semua adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil kalau Allah Ta'ala nak turunkan banjir di mana-mana je, tuan-tuan. Ambil contohlah, tuan-tuan, lepas banjir, masya-Allah, baru-baru ni tuan-tuan perasan tak ada peristiwa insiden puting beliung ribut yang kuat? Perasan tak, tuan-tuan? Ada kawan-kawan kita yang di Ipoh baru ni sebelum nak sambut Raya Cina, sahabat kan, kawan-kawan kita lah, golongan Tionghoa banyak yang terkesan. Lagi 2 hari nak sambut raya besar dia, Raya Cina, kan. Habis semua atap-atap semua, tuan-tuan, tercabut semua, tuan-tuan, melayang semua, tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita di Ulangan diuji dengan banjir besar sampai habis, habis rumah mereka, tuan-tuan, tinggal tangga je, tuan-tuan. Masya-Allah. Ini semua ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang sifat zuhud ni, tuan-tuan, masya-Allah, bila dia kehilangan sesuatu, ditimpa musibah dalam kehidupan dia, dia tidak merasa terlalu sedih, dan dia ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang selalu tuan-tuan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman ini apabila ditimpa musibah, dia berkata, daripada Allah kita datang, dan kepada Allah kita ni akan dikembalikan. Dan orang beriman, tuan-tuan, diingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat yang hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila kita ditimpa musibah dalam kehidupan kita, tuan-tuan, satu riwayat daripada Imam Muslim, sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, tuan-tuan, supaya menyebut Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tuan-tuan ikut saya, tuan-tuan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lagi sekali, tuan-tuan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillah, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita dikembalikan. Wa imma sekecil-kecil musibah yang kita ditimpa, sampailah sebesar-besar musibah yang menimpa kita, sebut inna lillah. Dan ingat, tuan-tuan, inna lillah ni kita sebut ni bukan hanya untuk orang bila kita mendengar berita kematian je. Tidak, salah tu tanggapan tu.
Innalillah ni bila kita dengar apa-apa saja musibah yang melanda, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar Pak Mat masuk hospital koma, 3 minggu tak sedar, sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan nak datang semayang ke masjid, ke surau, ke rumah, tengah-tengah berjalan tuan-tuan tersepak tunggul kayu, berdarah-darah ibu jari, sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimat, kaum ibu tengah memasak kat dapur, terkena terjerumus air panas, minyak panas, sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi SAW ajar kita tuan-tuan, sebutlah Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, semoga dengan musibah yang kau landakan pada diri aku ni ya Allah, yang kau timpakan pada diri kami ni ya Allah, kau gantikanlah dengan pahala dan dengan yang lebih baik lagi. Jadi itu pasal itu, bila kita ditimpa musibah, jangan kita menjadi orang yang selalu kita apa tuan, merasa tidak puas hati dan sebagainya dalam diri kita dan menyalahkan takdir pula. Jadi kita kena belajar bersama-sama untuk berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat zuhud ialah tuan-tuan, dia sentiasa memandang sama kepada orang yang memuji dia dan sentiasa memandang sama pada orang yang mencela dia. Orang puji dia pun dia ucap alhamdulillah, syukurlah. Orang duk fitnah dia, caci dia pun dia sebut alhamdulillah. Dan dia mendoakan pula, ya Allah, tak apalah ya Allah, orang duk caci aku, duk maki aku ya Allah, kau berikanlah hidayah pada mereka ya Allah, di atas kejahilan mereka ya Allah, berikanlah taufik dan inayah kepada mereka ya Allah, supaya mereka bertaubat ya Allah, di atas kejahilan mereka ya Allah. Jadi orang yang disifat zuhud ni, Masya Allah, dia pandang sama pada orang yang puji dia, pandang sama pada orang yang mencela dia. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, orang sifat zuhud ni tuan, mestilah ada sifat dia sentiasa berasa tenang ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya sentiasa terdorong untuk melakukan amal saleh, untuk melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal dia kena ada sifat zuhud dalam diri dia sebagai salah satu daripada sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah yang harus ada pada diri kita. Yang pertama tadi tuan, seorang balik mesti ada sifat taubat dalam diri kita. Sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dengan kesempatan masa nyawa yang Allah Taala bagi pada kita ni untuk meneruskan pernafasan dan meneruskan kehidupan kita. Selagi mana roh masih di kandung jasad, selagi itu Allah Taala bagi ruang yang seluas-luasnya untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Yang kedua, mesti kita ada rasa sifat khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni sebagai raja yang menguasai hari pembalasan, Tuhan yang memiliki sekalian alam ini tuan, yang mencipta kita. Kita ni ibarat orang yang menumpang hidup dekat dunia sementara tuan. Yang ketiga, mesti ada sifat kasih dan pada Allah dan Rasul itu melebihi daripada diri kita sendiri. Bila kita mendapat ciri-ciri orang yang merasai ciri-ciri halawatul iman dalam diri tuan. Halawatul iman ni dikasih pada Allah dan Rasul ni lebih daripada diri sendiri. Kemudian dia bertemu dengan sahabat, berpisah dengan sahabat, Masya Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibencikan untuk kembali kepada kufur, sebagaimana dibenci untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, mesti ada sifat zuhud dalam diri dia, satu corak kehidupan yang sederhana di dalam kehidupan dia, mengambil dunia dengan sekadar, secara qanaah, secukupnya, tidak melampau-lampaui batas dan sebagainya, dan sentiasa menjadikan dunia sebagai jabatan untuk menuju ke akhirat. Mengambil apa-apa saja manfaat daripada dunia yang boleh dibawa untuk menjadikan satu kebajikan yang boleh membawa diri dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada 6 lagi sifat terpuji yang harus ada pada diri kita, akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir dalam tazkirah pada tengah hari yang berbahagia ini, ya Allah, di surau Ibn Sinar HUKM pada hari ini, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kepasrahan, ya Allah, yang sepenuhnya terhadap-Mu, ya Allah. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami yang hadir pada tengah hari ini, ya Allah,
dalam adalah untuk seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, dan mengabdikan diri kami sebagai hamba yang sejati kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid, wahai Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui ya Allah, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas, kurniakanlah kami semua pada hari ini yang hadir pada hari ini ya Allah, ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati ya Allah. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan pada kami semua ya Allah, agar kami dapat menjunjung segala titah perintah-Mu. Berikanlah perhatian-Mu ya Allah, dan kasih sayang-Mu ya Allah dalam setiap urusan yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba', wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami ya Allah, yang benar itu benar ya Allah, yang haram itu haram ya Allah, yang hak itu hak ya Allah, yang batil itu batil ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, Kau campakkanlah kefahaman agama dalam diri kami ya Allah, supaya kami dapat mentakwil, mentadabbur ayat Al-Quran yang kami baca, yang kami amal, kami tadabbur ya Allah dalam kehidupan kami ya Allah, seperti mana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus dan benar ya Allah, seperti mana jalan-jalan orang-orang yang Kau redai ya Allah, dan bukannya jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan bukannya jalan-jalan orang Yahudi Nasara yang sesat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.